Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naim Tani. So video kali ini saya nak share dengan anda tentang peluang pekerjaan di Kuala Terengganu dalam bidang printing. Bagaimana nak bermula dalam bidang printing di Kuala Terengganu? Okey, ada hak tanya macam mana nak bermula bidang printing, bisnes dalam bidang printing di Kuala Terengganu. So, aku cerita pengalaman aku. So, macam mana aku bermula? Mungkin boleh relate dengan korang yang di luar sana. Macam mana nak bermula? Okey, untuk aku bermula daripada kosong. Maksud daripada kosong ni, modal kosong. So, apa yang aku buat daripada modal kosong? Maksud modal kosong ni adalah aku first menjadi ejen orang lain. Bermula dengan t-shirt printing. So, aku just buat marketing, iklan dan di online. Masa tu bermula di Instagram. Buat pre-order t-shirt printing. So, jadi ejen, dah ada collect order dan deal dengan supplier. Dah collect duit, baru aku post barang, dah dapat payment, baru post barang. So first tips dia adalah jadi ejen orang. Bagi yang tak ada modal ataupun kurang modal, just bermula sahaja dengan menjadi ejen company-company lain. Tak perlu beli mesin yang besar-besar, melainkan korang ada modal yang besar, modal yang betul-betul yang boleh beli mesin ataupun beli peralatan, beli komputer yang canggih-canggih. Yang tu good on. Bagi yang tak ada modal, baru nak bermula, jadi pengalaman aku jadi ejen orang dahulu. Yang tu bagi aku, yang tu yang terbaik. Boleh ke buat duit dalam bidang printing di Kuala Terengganu? Okey, di Kuala Terengganu ni ada juga tanya boleh ke buat duit dalam bidang printing ni. Sebenarnya printing ni luas. Ada yang printing macam photostat, kedai-kedai photostat tu printing juga. Ada yang printing baju, printing juga. Ada yang printing untuk bahan-bahan marketing macam buat flyers, business card, file, stiker. Yang tu printing juga. So, bidang printing ni sangat luas. Bagi senang cerita gini, kita tengok bidang printing ni first dulu-dulu bangsa mana yang conquer. So, sekarang ni dah masuk banyak dah. Selain bangsa-bangsa yang lain conquer tu, dah banyak dah. Ada Bangla, ada Melayu, ada Cina. Semua dah boleh sebab ni adalah zaman online. Boleh kata kalau tanya boleh ke buat duit, kita tengok bisnes-bisnes yang lama. Kalau dia bertahan lama, yang tu memang boleh buat duit lah, senang cerita. Ya, kalau bertahan lama tu memang boleh buat duit sangat-sangat dah. So, senang cerita, printing ni dia luas dan kita boleh pilih kita nak bidang yang macam mana, ataupun kita boleh pilih kita nak target customer yang macam mana. Ada yang kita nak 100% online, ada yang kita nak approach company-company secara direct, ada yang main untuk tender. Yang tu memang dia sangat luas, memang boleh buat duit, insya-Allah. Apakah cabaran menjalankan perkhidmatan printing di Kuala Terengganu? Okey, antara cabarannya first sebenarnya adalah kerana kita tak tahu target market. Macam aku cakap tadi, printing ni luas, kita nak target ke mana. Kalau kita main semua target market kita ataupun target customer kita, kita jadi letih. So apabila kalau kita dah kenal cabaran dia, bagi akulah cabaran dia, apabila dah kenal pelanggan, kita fokus kepada spesifik pelanggan tertentu, tu sangat mudah. Kita dah tahu kita nak offer produk apa, kita nak bagi harga macam mana, kita nak sembangan bakal customer tu macam mana. So tu salah satu cabaran dia kalau tak kenal customer. Yang kedua, cabaran dia juga kita ada pesaing-pesaing. So macam mana kita nak kita jadi lebih unik ataupun lebih baik daripada pesaing-pesaing kita atau member-member kita yang buat printing tu. Kita bukannya bersaing secara tak sihat, cuma kita nak lebih baik supaya customer
ataupun pelanggan kita tu lebih selesa, lebih nak buat dengan kita. So antara itu adalah cabaran dia. Okey, apakah kesilapan yang perlu dielakkan dalam perkhidmatan printing di Kuala Terengganu? Kesilapan yang perlu dielakkan, yang pertama, kenal pelanggan dulu. Kenal pelanggan, sebab ada yang dah beli mesin tapi tak tahu nak jual ke siapa. Mesin tu, katalah beli mesin printing untuk banner, tapi tak kenal pelanggan. Adakah dia nak menjual secara direct kepada customer ataupun dia nak kepada ejen-ejen sahaja. Yang tu maksudnya kat sini kesilapannya adalah, kalau modal besar terus beli mesin, kalau tak pernah berbisnes, tu bahaya. Tapi kalau dah, macam aku cakap tadi, kalau dah start dari awal, dah kenal sikit, upgrade mesin sikit, upgrade sikit-sikit, tu tak ada masalah. Cuma kesilapannya, untuk cara elakkan kesilapan adalah berguru dulu lah. Berguru, tak semestinya berguru dalam bidang printing, mungkin berguru orang-orang yang lama dah buat bisnes. Kita boleh mengelakkan kesilapan-kesilapan dalam bisnes. Apakah tips yang boleh dikongsikan untuk menjadi penyedia perkhidmatan printing yang berjaya di Kuala Terengganu? Okey, kalau nak buat printing di Kuala Terengganu ni, dia macam aku di Menteri Printing ni, aku fokus 100% online. So sekarang ni kita kena ada di online. Tak semestinya mesti sewa kedai di tempat yang strategik, tak semestinya sekarang. Jika kita buat online, tapi kalau kita memang fokus kepada offline, kalau ada di tempat strategik tu adalah satu kelebihan. So tips yang aku boleh bagi adalah, yang pertama, pilih model bisnes yang bagus. Maksud model bisnes ni, kita nak target customer siapa? Adakah Terengganu sahaja, Kuala Terengganu sahaja, walaupun kita base di Kuala Terengganu, ataupun kita nak buat bakal customer di seluruh di Malaysia, online lah maksud aku. Di online ni tak semestinya di Kuala Terengganu, walaupun kita berada di Kuala Terengganu. Yang kedua, pilih produk yang marginnya besar. Sebab printing ni dia luas, ada yang margin kecil, ada yang margin besar. Contoh, kalau margin kecil tapi permintaan tinggi, photostat. Walaupun photostat ada yang 10 sen, ada yang 5 sen, tapi permintaan dia sangat tinggi. Ada yang suka main volume, ada yang suka main sikit-sikit tapi untung besar. Tu kena pilih produk yang berkaitan, sebab printing ni sangat luas. Dan satu lagi, permintaan printing ni tak akan putus sebab dia adalah ibu bisnes. Okey, aku cerita sikit pasal ibu bisnes. Maksud ibu bisnes kat sini adalah, sesiapa nak buat bisnes mesti ada kaitan dengan printing. Contoh, bisnes makanan, mesti dia nak buat banner. Tak pun dia mesti nak buat packaging, tak pun dia nak stiker label, mesti adanya. Okey, katalah nak buat bisnes apa? Nak buat orang lain, maksudnya bisnes. Jadi dia perlukan perkhidmatan printing. Ada yang buat bisnes, katalah bisnes di gerai tepi jalan pun perlukan printing. Dia perlukan banner dan banting. Itu juga kita yang provide printing kepada dia orang. Lagi contoh, bisnes apa? Bisnes we buat servis event. So event pun, kalau dia orang nak buat event, dia orang nak buat marketing, dia orang perlukan banting banner untuk buat marketing, tampal ataupun gantung di tiang api ataupun tepi jalan tu. So apa-apa bisnes tu dia akan ada berkaitan dengan printing. So kita yang provide alat marketing printing kepada dia orang. Bukan basic printing, maksudnya banner, banting, kalau dokumen, print dokumen, business card apa semua, yang tu yang kita provide kepada owner bisnes yang lain. Semasa maksud aku macam tu. Nasihat yang boleh diberikan kepada mereka yang berminat dalam perkhidmatan printing di Kuala Terengganu ni? Nasihat kepada yang berminat dalam bidang printing ni, so rezeki di mana-mana. Bagi yang baru nak bermula tanpa modal, nasihat aku, yang pertama, cari guru, mentor. Yang kedua, bermula sekecil-kecil modal yang mungkin. Bermula dengan ejen ataupun jadi dropship ke. Tu nasihat aku dua ni. Okay guys, tu saja perkongsian aku hari ni
sebagai BBNU dalam printing ni. So bagi yang di luar sana yang nak menceburi dalam bidang printing ni, bermulalah sekarang. Tiada yang masa cepat, tiada yang terlambat. So bermula dengan betul, bermula dengan yakin. Macam mana buat mula betul? Bermula dengan ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, pergi cari ilmu. Kalau tak ada guru, cari guru. Bermula dengan yakin. Apabila kita ada guru, kita ada ilmu, kita mudah untuk melangkah. So itu sahaja dua daripada aku. Terima kasih guys. Bagi yang belum subscribe channel TD1303 ni, subscribe sekarang, kerana selepas ni akan ada video-video tips untuk korang disajikan. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk dapatkan notification jika kami upload video baru. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe.